5 riyal, RM5. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وأسلم شونم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. Soal apa tu? Soal kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang kedua menyatakan bahagian-bahagian ilmu tasawuf situ. Soal ya Sayyidi, berapa bahagikah ilmu tariqah itu? Jawab, ya anakku, ada pun bahagian-bahagian ilmu tariqah itu amat banyak. Tetapi kata Imam Al-Ghazali yang terlebih disahkan oleh ulama ahli tasawuf pada kurun yang ke-40, pada kurun kami ialah 40 macam tariqah. Ada 40 pecahan dia. Dan yang belum disahkan 40 pula dan banyak. Mana pecahan-pecahan bagi mereka yang telah usul tadi, macam Ahmadiyah dipecah daripada Syazili sampai pada peringkat dia boleh. Dia macam fiqh juga, dan bila boleh istiqlal dia boleh lah. Kalau fiqh dia ada berapa? Kalau kita mazhab Syafi'i ada berapa? 3. Mujtahid mutlak, bawah dia mujtahid fatwa, bawah dia mujtahid tarjih kan? Fatwa yang paling kuat atas sekali man istambata bi qawaidih, mereka istimbat hukum dengan kaedah sendiri. Itu Imam Syafi'i. Bawah dia pula mujtahid fatwa An-Nawawi Ar-Rafi, Imam Nawawi, Imam Rafi. Man istambata bi qawaidi imamihi, orang istimbat dengan kawaid imam dia. Kemudian orang yang mentarjihkan pula, iaitu Ibnu Hajar dan Syiramli yang mentarjih, bukan Syirora yang tarjih. Rora tak sampai darjah tarjih sampai. PhD bukan tiket untuk menjadi ahli tarjih. Itu ulama Azhar bahas. Tengok. Ada satu keluaran ulama-ulama Azhar besar-besar, profesor kan. Ini kan profesor sini, profesor Azhar tu. PhD Nabi Azhar pun mengengkik dan ada budak tu ambil MA Azhar balik tu, pening kepala tu. Kalau dia payah sikit dia pergi Jordan senang sikit tu. Kan? Di Azhar dia syadid dan ketat. Maknanya PhD bukan tiket nak jadi ahli tarjih kan. Kalau macam tu orang tak masuk pergi kan. Jadi dengar kan dia marah pula kan. Ini aku tak mengumpat lagi ni, aku kata kau belum duduk darajat tarjih, jangan berangan, buat malu ya. Dan kau pun memang tak mengaku kan. Alhamdulillah lah, sama-sama insaf. Berjalan ke Tuhan lah, jangan berjalan ke makhluk. Fafirru ilallah, jalan kepada Allah Ta'ala, ambil tarekat. Kalau orang pergi cari guru-guru mursyid, talabu syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabir ulama. Itu Imam Ghazali sebut dalam Ihya. Mencari mursyid yang sebenar-benarnya, yang boleh memimpin ruhani engkau kepada Allah Ta'ala. Bukan ilmu fiqh ni je kan,
ilmu fiqh ni alim 4 mazhab pun standard dia kata Imam Ghazali. Bukan kata dalam Ihya Imam Ghazali kata standard dia kalau nafsu bertujuk nafsu lawamah, ammara lawamah. Lawamah maknanya dia mencela kejahatan tapi belum tetap lagi dan belum dapat futuhat lagi dan banyak lagi lah tu kena ngaji balik lah, akan belajar tapi jangan bahas pula tasawuf kalau bukan ahli kalau bukan bidang tasawuf kau mengapu yang ya. Fasalu ahla zik in kuntum la ta'lamun. Ya, hadapkan masalah benda ni pada orang yang pakar. Kalau tafsir, rujuk pada mufassirin, hadis pada muhaddisin, jalan hakikat sufi juga pada muhaqqiqin, golongan arifin billah. Ya, kalau tak ada dulu arif baru ma'arif, jangan kan. Dia melalak bawa popak-popak tu anak bilis biasa lah tu kan, anak bilis anak seruang yo tak payah dah kan. Kalau muka kita ni tuan, muka anak dia nak banding dengan arif jauh lagi. Tak, kalau entah dah sampai tak tahulah. Kaifa nad'un nas ila Allah wa nahnu ba'idun min. Macam mana kau nak tarik orang kepada Taala kalau kau sendiri tak sampai, kami tak sampai ke Tuhan lagi. Sampai mana sampai? Tu masuk dalam hadis sahih tu. Maka murakabah dan musyahadah. Kau kerti murakabah ahdiah, murakabah ma'iyah, murakabah mutlak, banyak murakabah lagi. Yang kau mengabarah ni kan, murakabah hati-hati. Sebab nama tarekat makrifat pun pening lagi. Ya. Baik ahli lah cik ahli. Kalau tak, ada satu orang ulama tu hebat tentang dia mampu. Pembagian ni saya bukan ahli cari ahli lah. Saya ikhlas. Ini semua kau nak bulut dan jengkau alim semua. Apa ni weh? Ya. Wa faqa kulli zil ilmin alimun. Tak tahu alim ada alim lagi. Tu alim bagian syariat. Ya, bagian hakikat adalah gula makrifat dengan cara zauq wijdan. Ya. Ibnu Atta' tu. Hei, Ibnu Atta' kenal Ibnu Atta' ilasakan ni. Ulama fiqh besar. Ya, tapi keikhlasan dia bila dia mengaji dengan guru dia dan ya, si Abu Abbas Al-Mursi, terperanjat dia. Tinggi darajat ilmu. Ya, macam itulah ikhlas. Ya, bukan kita dabik dada, tak kata siapa pun dabik dada, tapi suluk dari diri masing-masing. Mengaji tasawuf jangan suruh orang, suruh diri kita. Ya, kita ni peringkat mana makrifat kita mengenal Tuhan, ilmu yakin ke? Kalau sekali bahas dalil nas Quran hadis sahih itu baru peringkat ilmu yakin, yakin bil ilmi. Nak yakin naik atas hakul yakin, kamalul yakin. Antamudallah ka'annaka tara. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama. Kau duduk macam tu. Tu, taraf tu yang Quran tu. Tu Quran sebut. Bukan kau yang melontar, Allah yang melontar hakikat. Ada rasa tak? Kalau belum rasa lagi, sorry lah saya cakap. Ilmu bukan ilmu cerita. Ilmu azwaq. Bila azwaq kau masuk lain dia. Cari jalan nak buang rasa dengan makhluk. Kadang-kadang buka rasa dengan Tuhan. Al-sayru fillahi la yakun ila ba'dal fana. Faham tak faham? Kalau kata faham, pergi mengaji lagi lah. Kau sibuk bersorak je apa. Kan? Malu je pada arifin billah. Ya. Walaupun dia banyak 10 mazhab pun, rohani dia ada pakar dia, pergi rojok lah. Ya. Cerita banyak pun tak ada baik dah kan. Layan tak budak kata Sidi Rashid, arwah Tunggul Zain dan alim 30 ilmu 4 mazhab, hafiz Quran, al-alimu allama Syekh Syekh Rasid, layan tak budak air dia ni. Yang kata main lain tasawuf ni layan tak budak air. Ya ni. Kau nak bawa sampai ke Tuhan. Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Kau sebut nama Ta'ala, ada zauq hati kamu gerun, jalal jamal terbuka tak? Pasti nak cari pandangan orang ni buat berjadah kan. Ya, jangan dilayan ni. Kita nak berjalan ke Tuhan, bukan jalan ke orang. Satu dunia pun tak kenal kita pun tak apa. Kita lebih minat, kita tak dikenal. Kita lebih minat, kita lebih tak dikenal. Ya, kalau nak cari kenal tak payahlah. Kau jadi hamba orang, kau jamba Tuhan. Ya Sayyidi, berapa bahagikah ilmu tariqah itu? Ya. Jawab, ya anakku, adapun bahagian ilmu tariqah itu amat banyak. Ya. Kata Imam Al-Ghazali yang telah disahkan oleh ulama ahli tasawuf, ya kurun kami ada 40 macam, dan yang belum lagi 40 lagi dan ya, makna masing-masing itu ada bentuk, ada kefakaran bagian rohani dan ya, dia ada isyarat-isyarat rohani. Soal ya Sayyid, adakah tarekat yang 40 yang sah itu satu peringkat sekalian? Jawab, ada pun tariqah itu ya anakku,
tiada satu peringkat kerana tarekat yang turun dengan perantaraan Jibril daripada Allah Ta'ala ila tarikat Naqsyabandi, sebagaimana dalam silsilah tarekat itu lagi akan datang diterangkan di akhir fasal ini. Adapun tarekat Qadiriyah pun, ya, iaitulah tarekat yang diluaskan oleh Sayyidina Abu Bakar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab, kemudian daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tarekat Syatariyah itu tarekat yang diluaskan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tarekat Samaniyah itu tarekat yang diluaskan oleh Sayyidina Ali, kemudian daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua nama-nama tuan, pecahan-pecahan tu banyak. Kau dengar lagi dia pelik, kau ni mana pula ni ambil ni kan. Ya. Ada pun pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lagi hidup hanya tarekat Naqsyabandi sahaja. Wah, ni lagi dia pening kan. Dia kata Naqsyabandi bila Nabi? Bukan tu maksud dia. Maksudnya tarekat yang kita amalkan lain tu, yang tu kita ambil. Ya. Diamalkan oleh sekian sahabat Nabi SAW. Maknanya apa? Tarekat Naqsyaband ini tarekat yang lain terus kepada Sayyidina Abu Bakar, tu kepada Rasulullah, itu maksudnya. Bukan zaman Nabi ada nama tarekat Naqsyabandi, bukan. Naqsyabandi kendian. Tu faham kalam ni, kan tak faham kalam sakit pula kan, kata. Wah, zaman Nabi ada Naqsyabandi. Naqsyabandi kurang berapa? Sama satu orang tu kata, Nabi mazhab apa? Wah, lagi perut. Ada ke orang tanya, dan Nabi mazhab apa? Sekil kepala kau kan. Mazhab ni kendian kan. Zaman Nabi mana ada mazhab-mazhab, semua satu kan. Maksud di sini pada amalan yang ada dalam Naqsyabandiyah itu ialah amalan yang diambil daripada Nabi SAW. Itu maksud ini. Kan dia kata Nabi pula tarekat Naqsyabandi pula, kacau je. Diamalkan oleh sekalian sahabat Nabi SAW. Ya, yang adalah tarekat Naqsyabandi itu pada masa itu dinamakan tarekat Siddiqiyah. Ya, tarekat Naqsyaband. Ya, pada ketika itu dinamakan apa? Tarekat Siddiqiyah. Itu tarekat yang dipelopori oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tarekat Naqsyabandiyah ketika itu dinamakan di bawah nama Siddiq, yang ini dibangsakan pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hingga sampai kepada kurun Syekh Abu Yazid Al-Bustami, dinamakan tarekat itulah tarekat Taifuriyah. Ya, Taifur bin Isa itu nama apa? Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Dibangsakan kepada Syekh Taifuri, iaitu nama Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ialah Taifur hingga sampai kepada Syekh Khawajaki. Dinamakan tarekat itu Khawajakiyah, Khawajakan. Dibangsakan pada Syekh Khawajaki hingga sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Naqsyabandi yang baru namakan Naqsyaband, yang dinamakan pula tarekat Naqsyabandiyah. Mana berapa lapis tu? Bukan mana zaman Nabi tu Naqsyabandi nama tu ada. Nama tu tak ada kan dia faham, dia tahu lah, wah Naqsyabandi pula, dia kata kacau tarekat Naqsyabandi, Nabi ambil Naqsyabandi pula, wah kacau je kan. Jangan lebay. Aku sakal kepala kau kan. Allah. Dinamakan pula tariqah Naqsyabandiyah, dibangsakan pada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Ya, kalau kita tengok Raisul yang muhaqqiqin atau pemimpin tarekat semua kebanyakan ahli bait Rasulullah SAW. Syekh Bahauddin ahli bait dan kiri kanan. Ya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, ya, Syekh Abdul Qadir Jalani pun kiri kanan, Sidi Ahmad Idris kiri kanan, semua ahli bait kan. Orang tak tahulah dia ahli bait ke tidak kan. Tanya dia, ya. Kadir entam pula kan. Ahli bait tidak ada satu baik lah saya sebut nama dia. Dia riati kan. Dia baik, dia tidak ahli bait dan nak boleh betung ni. Kau pergi sakit hati orang ahli bait buat apa kan. Kau kata kau keturunan Dayak, marah pula kan. Dia senang cerita semua anak cucu Nabi Adam AS, habis cerita kan. Kau marah pula pasal dia bising dalam YouTube dan kau tarik zikir lagi baik lah kan. Dia tak Ahlillah dia masyhur dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia nak main mesej, main WhatsApp, tak nepung tembak, buang masa panggil. Ya, buang masa. Kau zikir lagi baik, kau murakabah dengan Tuhan lagi baik. Tu Quran suruh, tu sunnah Rasulullah SAW.
Ya, raqib annallaha ma'ak. Murakabah akan rasakan Tuhan serta kamu. Fa aina ma tuwallu fasamma wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Semua nas Quran. Beramal dengan itu senang. Kan? Sentiasa ma'iyah kalbi kamu dengan Tuhan. Oh, selamat. Ini ma'iyah hati kau dengan makhluk. Kau guna nak bahas Al-Quran, nak bahas hadis, hati kau dengan makhluk. So, nak tengok nak banyak payah dia leceh. Tu anak seluang. Anak bilis anak seluang. Tak ada masa nak layan. Ada orang tu kena cuit sikit mengamuk. Dia cuit orang tak apa. Cuit sikit dia mengamuk. Gampang. Ada satu orang wali dia datang satu majlis. Orang jemput dia. Dia datang orang lain. Sana, siapa jemput kau? Balik. Orang jemput lagi. Dia datang lagi. Dia datang, orang tu halau dia. Balik. Pergi balik. Beberapa kali, banyak kali. Akhir Tuan Syekh, apa kata anak murid? Ya Sayyidi Syekh, Masya Allah, hebatnya kesabaranmu. Dia kata, hebat. Kalau macam ni kau tak boleh buat, anjing lebih baik daripada kau. Kau panggil anjing, kau halau dia datang. Kau panggil lagi, halau dia datang. 10 kali anjing datang. Kalau kau kena cuit ni, kau dengan anjing lagi baik. Anda tak kata siapa-siapa. Kalau perangai anjing tu, anjing lagi baik daripada kau. Kalau qalbi kau dengan makhluk, susah cerita lah. Susah cerita. Ahlilah nak bawa engkau urut qalbi ilallah. Jangan temirang ke depan yang buang masa. Fafirru ilallah. Berjalan kamu menuju kepada Ta'ala. Saya syorkan cari mursyid. Cari mursyid tu Syekh apa nama Imam Ghazali suruh cari. Talabus syekh wajibun ala kulli murid. Menuntut mursyid yang kamil menjadi kemestian, walau kana min akabiril ulama, walaupun terbesar daripada ulama, alim 4 mazhab, alim usul fiqh, alim hadis, alim tafsir, semua itu bagian zahir. Ruhani kau kena jalan cari guru mursyid. Kenal mursyid? Kita kau mursyid tak kenal lah. Bangun malam-malam minta, ya Allah tunjukkan mursyid yang kamil. Minta dengan Tuhan lah, jangan tanya saya. Saya tak pandai, saya tak kerti apa. Aku cari dia ada kenal. Ini kan sebut nama tarekat. Tarekat apa pun cakap, tarekat tak dengar macam jakun dia rimba. Orang dah berjalan jauh, kau pun nak terbuka, tergapu-gapu mata. Allah. Ini bukan cakap sombong, tuan-tuan. Sedar diri kita dengan arifin billah, bukan calang orang, dan malu kita lah kan? Malu. Orang dah usul ilallah, kita terpusing-pusing. Betul nak bahas dia orang tak payah, dengan tapak kaki dia pun kita tak sampai. Ila Taifuri, hingga sampai kepada Syekh Hawajati. Habis. Kemudian sampai kepada Syekh Nawawi. Kemudian tarekat Qadiriyah dibangsa kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Macam jalan zahir ke ilmu fiqh zahir, bangsa kepada Asy-Syafi'i, Maliki, macam tu kan. Walhasil mastanad sandaran di makhas di mana Quran, semua Quran hadis. Mana-mana tarekat Syabani pun nak tengok dasar dia. Siapa bercenggal Quran hadis tu ditolak, tak diterima, semua sama kan. Yang kita mengaji hadis sanad-sanad zaman hadis ada ke zaman Nabi? Musalah hadis ada ke zaman Nabi? Ada. Hadis dhaif, hadis sahih ada zaman Nabi. Zaman Nabi apa nak letak benda tu, Nabi cegat depan dia tu. Kan? Habis tu. Dan tarekat Syatariyah dibangsa kepada Syekh Ahmad Asy-Syatari, dan tarekat Samaniyah dibangsa kepada Syekh Abdul Karim As-Sammani Al-Madani, mufti kerajaan negeri Madinah, dan bukan calang orang, ulama besar-besar. Ada pun tarekat-tarekat yang lain yang ilham kepada syekhnya kemudian daripada kurun sahabat. Misalnya tarekat Syaziliyah, ilham kepada Syekh Abu Hasan Asy-Syazili. Itu semua wali-wali kutub, wali besar, dan pada masa dia mengamalkan tarekat Naqsyabandiyah. Dan tarekat Ahmadiyah umpama diilhamkan kepada Sayyidi Ahmad Ibn Idris pada kurun yang keempat. Saya mak dia punya alim, wow. Siapa tak tahu, hebat. Tengok dia punya wirid macam mana tuan ni, keilmuan dia. Anak dia dan khatam dia bukan 50 buah kitab, bukan jalan-jalan yang alim-alim tu bukan jalan orang tuan ni.
Dan tarekat Ahmadiyah umpama diilham kepada Syekh Ahmad Idris dalam kurun yang keempat pada masa dia mengamalkan tarekat Syazili. Ya, mana pecahan daripada Syazili, pecahan kepada Syekh Ahmad Idris nama tarekat Ahmadi. Dia pecahan Syekh Ahmad Idris pula Syekh Ahmad At-Tijani, tarekat Tijaniyah, pecah-pecah itulah kan. Walhasil sama dia amalan, dan mereka yang mampu istiqlal dalam Quranian. Kalau istiqlal fiqh juga fiqh, ya dipanggil mujtahid mustaqil, ya, yang maknanya dia mujtahid mutlak. Kalau berarti muqayyad dengan imam pakai kawaid imam, dipanggil mujtahid muqayyad atau mujtahid tarjih fatwa dan sebagainya. Itu je dan jatuh cerita kau ulama besar dengan siapa? Abu Yazid Al-Bustami. Dia kata ilmu fiqh ni hebat gini-gini hujan. Iyalah saya, tapi ilmu tasawuf lagi hebat dia. Dia bawa ya, dia bawa tak payah hujan banyak-banyak, dia bawa batu je. Kau baling satu halaqah ulama fiqh dengan halaqah orang sufi. Islam mengajar dengan berzikir. Apa keluar? Yang tu keluar hukum. Baling. Siapa baling? Orang tengah mengaji menyakiti orang belajar apa hukum, dia keluar hukum kan. Haram, betul tak? Betul. Kau menyakiti orang, menyakiti orang mencari ilmu Allah, betul tak? Salah. Baling belah suwi pam Allah, dia keluar apa tu? Oh, dia keluar Tuhan dia terus Allah. Kan Allah dia keluar. Tapi ada orang kata tak dizikir Allah macam kan. Beli-beli kan di zaman ni. Allah zikir apa? Zikir dengan pak kau. Zikir dengan Allah tak boleh. Gila. Wazkuri isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Itu nas Quran. Sebut nama Tuhan kamu. Nama Tuhan pun tak kenal. Wah, berat gitu. Itu isu dah lama. Ni bukan isu politik lah. Kau nak kira ayat Quran lama tak lama, kau ambil isu lama tak lama. Quran turun bukan di sini, di Mekah. Lagi lama. Yang kau baca Quran tu lagi lama. Kan? Dia kan memang isu-isu. Ini bukan, ini jenis orang apa tak nak berdebat. Tak payahlah. Nak cari jalan ke Tuhan, tak payah nak berdebat-debat kan. Allah, macam-macam buang masuk. Jadi ilham kepada Syekh Ahmad Ibn Idris kurun yang keempat pada masa dia mengamalkan tarekat Syaziliyah, ya. Dia cerita tadi bila dia nampak betul kan, dan seorang tu kata ginilah, Syekh tu kata kau serah hidung kau kat aku, aku tarik. Dia masuk suluk tu terbuka hijab pun Allah. Dia kata kalau tahu lama dah aku masuk jalan ni dah. Selama ni kau pandang diri kau, orang pandang ajak pandang Allah, kenal Tuhan. Faham kenal Tuhan? Kau berjalan dengan dia, kau duduk dengan dia, wah lagi dia peningan kau. Kau berjalan kun ma'allah, ya wa huwa ma'akum, tu ma'iyah tu, kau duduk tak taraf tu. Yang kau baca ya Quran ma'akum, tengok hati kau ma'al khalaik, serta makhluk. Kau bohong dengan Tuhan mungkin kan. Tu je, tak ada temerang. Begitulah pula tarekat-tarekat yang lain, silsilah ruhani juga yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan silsilah jismani seperti Naqsyabandiyah. Ada macam Syekh Ahmad Idris rohani kan. Syekh Jasadi dan lain apa daripada sini Abu Hasan Syazili. Ada sanad zahir. Kalau raya rohani pula dia turun 4 ni. Sini daripada Rasulullah turun dari Syekh Ahmad Idris. Wah, dia kata Syekh Ahmad Idris kurun ke berapa? Wah, lagi. Turun pada Ibrahim Ar-Rashidi, turun pada Syekh Muhammad Ad-Dandarawi, turun pada Syekh Muhammad Said Jamaludin Al-Linggi. Syekh Muhammad Al-Linggi dia mimpi bahawa Rasulullah mengatakan aku serahkan mahkota ilmu tadi, mahkota ilmu pada Imam Syafi'i, mahkota ilmu fiqh. Seorang ulama besar mimpi. Dan pada Syekh Muhammad Said ni aku berikan cincin ilmu fiqh. Bayang kan, punya alim tak alim. Alim 40 ilmu. 4 mazhab. Tak adalah bising-bising sangat tuan-tuan ni. Arif billah. Ulama besar, wali besar tuan-tuan ni. Dia kalau tak kenal wali ni payah juga tuan-tuan, dia kena bentuk wali nya. Ada setengah sakit hati wali-wali. Apa wali tu cerita orang dulu, la ilaha illallah. Kau jangan ingkar wali kan jadi kafir peri-peri. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah awliya Allah ni la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Qalbi dia tidak ada khazan, tidak ada duka cita. Sebab apa? Dia dah masuk jannatul mu'ajjalah, jannatul ma'rifah al-khassah. Masuk tak? Gerti tak benda tu? Kata-kata sorry lah, tak saya bincang lah
debat kawan sebut kau tengah pergi ngaji dulu lah, ya, pergi cari mursyid yang sebenar pun cari, ya. Saya bukan mursyid, ya. Cari orang lain. Ya, saya tak sampai taraf tu lagi, saya baru ikut arahan guru saja. Kalau banyak pun ikut cakap guru suruh buat, kita buat tu je lah. Saya mursyid yang kamil, ya. Macam-macam lah tuan-tuan ni. Jadi sifat ada kita tengok ada jadi tak? Ada tak sifat tu kat itu? Aulia la khaufun wala hum yahzan. Tidak ada khazan. Ya. Sebab kalbi dia dengan Tuhan. Bila kalbi dengan Tuhan, orang kata apa dia tak ada apa kan. Ya. Istiwa'uz zammi wal madhi minal ammah. Sama je bagi dia, orang puji tak siapa, orang caci dia pun tak siapa. Kalau orang caci kita rasa orang puji kita senang, itu kalbi kau ma'al khalaiq. Kalbi kau dengan makhluk, tak usul lagi ke Tuhan sampai. Ya. Cari jalan lah tuan-tuan. Soal, ya Sayyidi, nampaknya tarikat Naqsyabandiyah ini sebagai pokok dan yang lain tu cawang. Jawab, ya anakku, sungguhnya tarikat Naqsyabandi sebagai pokok dan Qadariyah cawangan yang pertama dan Syatariyah cawangan yang kedua. Ya. Maknanya amalan Naqsyaband yang diambil daripada Sayyidina Abu Bakar, tu maksud dia. Kan dia kata Sayyidina Naqsyabandi ni Sayyidina Bahaudin bawa belakang, macam mana? Tak, amalan tu maksud dia. Amalan yang ada dalam Naqsyaband diambil daripada lain Sayyidina Abu Bakar, tu maksud dia. Dan samania cawangan yang ketiga dan yang lain sebagai ranting, tiadalah perlu dihuraikan lagi tarikat-tarikat yang lain dan mengetahui peringkat-peringkat ilmu tariqah. Adapun silsilah tarikat Naqsyabandiyah itu, iaitulah saya menerima bai'ah daripada Syekh Muhammad Nur Sumatra. Ya. Bukan nikmat dia orang kata apa, Sidi Yahya Muhammad Nur kat ni kan, Muhammad Nur Sumatra, nama besar. Sidi Yahya apa dia mengaji Makkah dan Futuhatul Makkiyah dia mengajar. Ya, Futuhatul Makkiyah dia mengajar dan kita kata ada 12 ilmu tak usah pegang lagi tak tu. Apa tak faham. Kan tak faham gua kata sesat belakang. Ya, jangan selah pada ahli kan. Kata ni ke Quran kata fasalu ahlaz in kuntum la ta'lamun. Serah pada ahli dia kalau tak tahu. Dan kita bukan semua bidang kita tahu kan. Yang ketiga, dia menerima daripada Syekh Abdul Wahab Babus Salam Langkat Sumatera. Lain sama juga ni, tapi dia lain daripada mana? Syekh Muhammad Nur Sumatera. Kemudian tuan pada menerima pada Syekh Sulaiman Az-Zuhdi Jabal Qubis Mekah ni, Mukarramah. Kemudian tuan pada menerima daripada Syekh Sulaiman Al-Karmi, yang menerima daripada Syekh Abdullah Afandi radhiyallahu anhu. Kemudian tuan pada Syekh Khalid Al-Kurdi, sini pecah ni, Syekh Khalid Al-Kurdi radhiyallahu anhu. Kemudian menerima daripada Syekh Abdullah Ad-Dakhlawi, kemudian daripada Syamsuddin Habibullah, kemudian menerima daripada Syekh Nur Muhammad Abidwani, dan menerima daripada Syekh Saifuddin radhiyallahu anhu. Kemudian menerima daripada ayahnya Syekh Muhammad Maksum, dan kedua pada Ahmad Al-Faruqi, dan menerima daripada Syekh Muhammad Baqi Billah, kemudian daripada Syekh Muhammad Al-Hawajaki, kemudian menerima daripada Syekh Darwis Muhammad radhiyallahu anhu majma'in, kemudian Syekh Muhammad Az-Zahidi, kemudian menerima daripada Syekh Abdullah Al-Ahrar, Ubaidillah Al-Ahrar, kemudian daripada Syekh Yaqub Al-Jarhi, dan kemudian menerima daripada Syekh Alauddin Al-Attar, kemudian menerima daripada Syekh Bahauddin Al-Syah Naqsyabandi radhiyallahu anhu, dan menerima daripada Syekh Amir Kula radhiyallahu anhu, kemudian menerima daripada Syekh Muhammad Baba As-Samasi, kemudian turun menerima kepada Syekh Ali Ar-Ramitani, kemudian turun menerima daripada Syekh Muhammad Al-Anjar, kemudian dia menerima daripada Syekh Arif Ar-Ruyukuri, kemudian menerima daripada Syekh Abdul Khaliq Al-Fadwani, kemudian menerima daripada Syekh Yusuf Al-Hamadani, baca dengan Hamadani. Kalau Profesor Rajab Jib dia baca Hamadani, ya, Profesor Rajab dia baca Hamadani, kalau baca Hamdani. Syekh Yusuf Al-Hamadani, dan menerima daripada Syekh Abu Ali Al-Farmadi, guru bagi Imam Ghazali, dan menerima daripada Syekh Abu Hasan Al-Khirqani, dan daripada Abu Yazid Al-Bustami, dan menerima daripada Syekh Imam Tarikat Wal Haqiqah Ja'far As-Sadiq, ketua Rijalul Ghaib, dan menerima terus daripada ayahnya Syekh Qasim anak Muhammad, ya, ayah ni Syekh Ja'far As-Sadiq ni ada ayah dia Syekh Qasim, ya, Ibnu Muhammad Ibnu Sa'id, anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan menerima daripada Syekh Sulaiman Al-Farisi,
sahabat Nabi yang agung, dan menerima daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Man ahabba an yanzura ila mayyitin yamshi 'ala al-ard falyanzur ila Abi Bakar. Man ahabba an yanzura ila mayyitin yamshi 'ala al-ard. Barang siapa yang kasih nak tengok mayat yang berjalan atas muka bumi, mayat berjalan atas bumi, falyanzur ila Abi Bakar. Nabi kata tengok Sayyidina Abu Bakar. Itulah mayat yang berjalan. Apa maksud dia? Tak ada dia lagi. Orang yang telah mematikan diri itu maksud dia. Ya, telah mematikan, tak nampak diri kan. Kalau nampak diri lagi, orang cuit terangkat, tak nampak diri. Sayyidina Abu Bakar tak ada apa kan. Qalbi dia sentiasa dengan Allah. Ma fadala Abu Bakar bi kasati salat wa siyam, walakin ma qarra fi batni. Bukan lebih Sayyidina Abu Bakar dengan banyak puasa siam, memang banyak pun tak dilawan. Ya, dalam perang satu perangan besar kan. Biasanya Abu Bakar, Sayyidina Umar pintas dulu dia pergi jumpa. Ya Rasulullah, aku infak separuh hartaku, mudah-mudahan aku dapat menandingi Sayyidina Abu Bakar. Orang tuanya aku bangun awal, dia awal lagi tanya lawan. Kejap lagi Sayyidina Abu Bakar datang, anfaq tu jami' amwali, aku infak semua hartaku. Ya, maaf kata ahli ke Abu Bakar, kau tinggal kenapa untuk ahli kau Abu Bakar? Nabi kata, abqaitullah wa rasul, aku tinggalkan Allah dan Rasul. Ya, ini lain kita pun, kita berpayung di bawah lain Sayyidina Abu Bakar, ini lain kita. Kau jangan nak main-main, kau kena sopak. Yang kata nak beramal sudah kau jangan mengeceh macam nyonya tua kau. Ya, bawa beg tak payahlah, kita zikir senang. Ya, kau tak suruh dia pergi bapa salam, pergi suluk ni kan, betul buka apa dia tahu, tak banyak tempat suluk ada kan. Inilah Allah karim. Kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia menerima daripada Sayyidul Mursalin wa Habibur Rabbil Alamin Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan menerima daripada Sayyidina Jibril sahibul wahyu, dan menerima terus daripada Rabbil Albab Al-Muntiqur Iqab subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh. Itu sanad ni, ya, 38 nanti ni. Kemudian ada pun aturan tertib nombor silsilah sebenarnya terbalik, iaitulah daripada hamba itulah Jibril alaihissalam, daripada Jibril nombor 1, dan kepada Sayyidina Yahya bin Rembah Sumatera tu, itu nombor yang ke-36 ya. Bermula silsilah ini tiap-tiap seorang mulai daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hingga ke bawah tidak kurang daripada 33 keturunan. Dan jadi dengan sebab itulah tarekat ini menepati hadis ya Nabi yang mutawatir, yang marfu', yang sahih. Wallahu a'lam. Tadi itu sanad ya. Habis. Kemudian pasal yang ketiga menyatakan hukum ilmu tariqah. Ya Sayyidi, apakah hukum belajar dan mengamalkan ilmu tariqah? Ya, jawab, ya anakku, adapun hukum menuntut dan mengamalkan ilmu tariqah itu wajib aini. Ya, wah lagi dia kata mana yang baik berhukum pula ni kan. Ya, wajib fardu ain dia kata sini. Ada setengah ulama mengatakan apa? Mana sunnah muakkadah kuat tuntut. Setengah fardu ain. Ini benda-benda ijtihad, jangan ada bahas. Kalau benar di khilaf ulama tu ada bahas. Masing-masing ada hujah kan. Yang benar-benar nak tarjih sendiri. Atas tiap-tiap mukallaf laki-laki dan perempuan, kerana apa? Ni ilat dia. Sebab kita dalam fiqh pada al-in la taduru ma'al ma'lu wujudan wa adaman, itu kan dalam fiqh itu kan. Kerana ilmu tarekat syarat-syarat dan kafiat dia menunaikan zikrullah yang wajib dengan dalil munqati', ya, seperti lagi akan ya pada bab zikrullah seperti wudu, ya, syarat bagi sah sembahyang. Dalil yang munqati', dalil yang putus, bukan hadis munqati' tadi. Itu lain, hadis lain. Kalau hadis munqati' lah, ini muttasil. Mana yang qat'i itu maksudnya. Seperti lagi akan datang pada bab zikir, seperti wudu syarat bagi sah sembahyang. Dan kata kaedah dalam kaedah fikah apa dia? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Mana tidak sempurna yang wajib melainkan dengan dia. Maka asal dia itu tak wajib, bukan asal. Orang asal tak wajib, gali telaga tak wajib kan.
Tapi oleh kerana tak dapat nak ambil air semalam, melainkan dengan kali telaga, sungai tak ada, semua tak ada, satu je, maka ketika itu dia bertukar. Jadi wajib, dia panggil wajib arid, wajib baru datang, atau dipanggil wajib wasail, wajib yang menjadi menghubungkan pada wajib yang asal, mana wajib sembahyang betul sini. Maka ia wajib pula, ya, maka tidak dapat menunaikan zikrullah yang diwajibkan melainkan dengan ilmu tariqah. Maka jadi ilmu tariqah itu wajib pula. Ini maknanya mana pandangan daripada Tuan Syekh Haji Yahya. Kemudian ada kata soal, ya Saidi, ulama-ulama fuqaha mujtahid, adakah mereka mengamal tarikat? Dia soalan dia. Jawab, ya anakku, bermula ulama fiqh, ulama fuqaha, ulama fiqh yang mujtahid, semua mereka semua ahli tarikat. Ini dia. Adapun Imam Malik dan Imam Hanafi, mereka mengambil bai'ah tarikat Naqsyabandi daripada Syekh Ja'far As-Sadiq. Lain tu dia. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Hambali, mereka tiada kepada Syekh Ja'far As-Sadiq, hanya mengambil bai'ah tarikat Naqsyabandi pada Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Tu ada tu. Ketika bergabung tanya, ni ada kitab ni. Garis betul-betul. Muka surat 11. Bagian berapa? 6, 7 lagi bawah. Jadi nampak tu tuan. Serta mengamalkan mereka itu sekalian seperti Imam Hambali pada masa ia menerima zikir lataif yang 7, ya, hingga dia berkata, jikalau tiadalah Allah Ta'ala tunjuki akan daku sultanul zik ini. Apa sultanul zik? Allah. Imam Ahmad bin Hanbal bawa zikir Allah, dia kata sultanul azkar. Ada pula orang kat Malaysia dia kata tak boleh zikir Allah. Dia zikir sepak mungkin kau kan kata ya. Yang tunjuk pandai sangat lah. Lagi orang cakap banyak, kalau tak berarti menyeluk benda tu, cakap tak erti senang kan. Ni kau bawa dekat telaga, kau bawa tali kau 2 depa, kemudian kau gonggang, kau punya timba, kau kata air tak ada, ya. Sekarang kau naikkan air cantik, mineral special, rupa dia ada tali 100 depa, kau punya tali baru 2 depa, padahal kau goncang tak ada, kau punya tak ada. Ya, kan kata gila kau marah pula. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal kata, orang yang kata nak lawan Imam Syafi'i tu orang gila orang ni. Allah Ta'ala macam-macam ni. Habib Umar datang pun ada orang komen kan. Habib Umar tak usik, orang pun diusik kan. Nakal jentik orang, kau sakal kepala kau marah pula kan. Kau dah diam dah kan. Macam-macam. Jikalau tiada Allah Ta'ala tunjukkan akan daku sultanul zik. Apa sultanul zik? Atau asma ismun, maknanya sultanul azkar, iaitulah Allah. Nasai binasalah zahirku dan batinku. Siapa cakap tu? Imam Ahmad bin Hanbal, bukan jalan orang kan. Dan Imam Ghazali pula mengambil bai'ah tarikat Naqsyabandi pada Syekh Abi Ali Al-Farmadi, ya. Siapa Ali Al-Farmadi? Ulama hadis, minal muhaddisin, ke jalan orang kan, kalau lebih kotai. Kalau ahli hadis ni lagi ulama hadis besar kan. Kalau pergi di India lagi pula, ya. Kalau usul fiqh banyak di Mesir pakar dia. Kalau sirah banyak di Madinah. Kalau mana hadis banyak di India. India tu ulama hadis, muhaddis besar-besar, semua ada tarekat. Dan banyak tarekat Chestia di sana kan. Sampai kita tak kenal pun apa tarekat kakak jenas, ulama geram dia. Aku kata gigi kan. Kan dia tunjuk gambar buat sana yang. Ya, macam-macam. Dan Imam Ghazali mengambil bai'ah tarikat Naqsyabandi itu kepada Syekh Abu Ali Al-Farmadi, serta bersuluk ia kepada 40 hari, ya. Dia kita offer lah kan. Siapa yang bising-bising bawah tu masuk 40 hari, ya Syekh, anda tahu apa yang tak tahu ni kan. Anda tahu ilmu di sebaliknya, ya. Bila engkau itu engkau belum kenal dia. Bila engkau bukan engkau kenal dia. Lagi dia pening dengar. Ya. Bila engkau itu engkau belum kenal dia. Kalau engkau bukan engkau kenal dia. Masuk dalam sudut engkau kenal siapa dia. Wah, biar dia pening balik ni. Macam-macam. Dan Imam Ghazali mengambil bai'ah tarikat Naqsyabandi daripada Syekh Abu Ali Al-Farmadi, serta bersuluk ia 40 hari dan 3 kali betul-betul tu 120 hari dan masya-Allah. Dan
Ni nak sulut 3 hari pun ning air dalam perut. Tahu air dalam perut? Orang kalau gajah kan. Dia kalau fikir panjang daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Nak derma RM5, RM5. Ni air dalam perut nak derma tidak? Derma tidak. Wow, derma lah bagi RM5. Ingat kan RM5,000. Sampai ning air dalam perut. Tahu air dalam perut? Mana menunjuk apa? Lama no mikir tak ada keputusan. Kalau buat dunia bergambat kau. Ya macam lipat kudung kau kerja. Pasal orang sahabat saya, anak murid bagi tuan guru ni. Ya, Syekh Yahya punya anak. Ada sahabat saya yang dia buka suluk di Perak. Tempat dia pun payah cari, dia tutup intan ni. Kalau cerita ni suluk apa lagi 40 hari. 40 hari saya nak dengar lah. Kau 10 hari saya nak dengar. Kau 360 hari, kau bagi 10 hari kau nak usul ilallah. Apalah cerita. Ya, lain kau semua dengan dunia. Kau dah pernah semayang pun mengangkat dunia. Ya, kalau semayang belum sampai rakaat pertama hati kau terbagai, tak payahlah cerita lebay. Ya, tak payah cerita lah. Kau temberang je lah. Lebih temberang banyak. Cakap boleh lah. Bobak qalbi kau ma'al khalaik. Tak usah cerita lah. Kalau dia masuk sudut lagi menganjal Pak ni tau. Nah, kalau dia masuk sudut menganjal. Saya datang dari lautan jahil. Mana anak jahil? Anak ada PhD. PhD kau lah mai. Boleh. Tak terbuka mulut kan kata anak datang dari lautan jahil, kelam jahil, kelam dosa. Oi, tu lapas suluk dah kena buat. Buka mulut kau lapaskan tu. Kalau boleh tak boleh. Yang mengletau kau kan. Anak kata jahil. Mana ada 3 PhD Syekh. Habislah kau sangkut situ dah. Mahjub. Engkau terhijab dengan ilmu panggil. Ya, inna asyaddan nasi hijaban al ulama wal ubad waz zuhad. Faham tu betul-betul. Kalau faham tu kau faham lah. Kalau kau tak faham tak cerita lah. Itu hijab nur. Kau hijab zulmani dengan hijab nurani pun orang kata erti. Tapi kau nak pergi sembang ilmu tasawuf nak cerita tak payah lah. Tak payah lah baik. Ya. Kau bersorak je lah. Kau ingat anak seluang orang. Dia kata temerang buat. Bukan temerang. At-takabbur alal mutakabbir sadaqah. Kau besarkan diri dengan orang perangai besar diri itu sedekah kan. Kau belagak sombong nak tunjuk kau pandai. Lepas tu kau entam ilmu tasawuf. Kau entam ilmu tarekat. Kau ingat orang tarekat tak sakit hati je. Kau entam ilmu sulul mana ada nas. Kau ingat orang tak sakit hati. Kau seorang ada nas. Kau seorang pandai Quran. Kau seorang pandai hadis. Muhaddisin. Ulama besar hadis kat India ada ulama seorang dari tarekat. Kau pandai hadis seorang. Orang ingat orang dalam tak rasa hati je. Kau tweet orang boleh. Kau orang sikil pada sikil kau meninjang. Ini dah budak tu dah. Kan? Kau nak bersilap tu silap betul. Kan? Kau jangan temberang kat belakangnya. Kita kata sakit hati apa? Jangan usik masyayikh kita atas. Masyayikh atas semua wali-wali besar. Kancalan orang tu. Ahlillah. Kancalan-kancalan orang tu. Arifin. Bukan macam ma'arif. Dia dua je. Arif, ma'arif tu. Kau nak orang lain kalau kau belum ma'arif, kau ma'arif, ya dia. Kan? Lepas tu kau nak temeran kau bersorak lah. Bukan dengan PhD. Tariquna bil azwaq la bil awraq. Jalan kami bil azwaq dengan zauq, bukan aurak kertas PhD kau. Kan? Tu ulama Azhar tu banyak, ulama Azhar banyak syekh-syekh tarekat. Syekh Ali Jummah semua ada. Kan? Tu dia kata apa? Bukan PhD tiket untuk mentarjih. Kan? Itu tarjih zahir. Kau tarjih jalan rohani lagi kau tak layak. Kalau kau tak mandi kau bangkang ilmu tasawuf tak layak dan kau tak terbuka. Ya. Dah banyak cerita kan ceramah pula. Kan? Dah tak payah layan dah tuan-tuan ni. Kalau dia nak kata bersorak anak Nabi dia tu gasak dia tak jangan layan yang senang. Kau tarik kau zikir lagi baik. Sedar diri lah kan. Kita jauh lagi tuan. Serta mengamalkan mereka itu sekalian seperti Imam Hambali pada masa ia menerima zikir lataif yang 7. Kalau dia kata lataif 7 kat mana pula dia ambil. Ya, hingga dia berkata jikalau tiada Allah Ta'ala tunjuki akan daku sultan itu zikir Allah, itu sultan zikir. Ya, nasaya binasalah zahirku dan binasalah batinku. Itu tawaduk ulama fiqh tu, ulama dulu. Walaupun dapat zahir dia pemegang ilmu syariat, tapi hakikat dia tinggi. Dan Imam Ghazali mengambil banyak tarekat daripada Syekh Abu Ali Al-Farmadi serta bersuruh kepada 40 hari dan 3 kali berturut-turut dan hingga dikatakan mereka itu ulama fiqh kerana mereka itulah mujtahid ilmu fiqh dan mengasaskan ilmu fiqh amalan mereka ialah ilmu tasawuf.
Ya, dia nampak dia fiqh segeluar, tapi hakikat dia adalah amalan ahli makrifat sebenarnya. Serta ilmu tariqah. Ini ilmu tarikat pun pelik, macam jakun rimba tak pernah dengar. Seperti sabda Rasulullah SAW yang terdahulu pada awal kitab tarikat dahulu. Syariat beberapa perkataanku dan tarikat itu beberapa amalanku, dan hakikat itu ialah peribadi peradabanku. Dan makrifat itu adalah keuntunganku. Apabila saya wallahu a'lam. Penampilan keempat, faedah ilmu tariqah pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lana ya dhamma asrafa wa bismillah wa inna ala kulli anta. Alhamdulillah. Menyebut makan buah. Ya, kau.